Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia tersebut. Apabila siapa saja masa mati di kalangan umat manusia itu, jenazah dia mula diturunkan dan diletakkan dalam kubur. Tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan mula sebut, qala rabbi irji'un, Tuhanku, wilah mula peluang untuk aku hidup balik di atas dunia. Kalulah aku diberi peluang balik untuk hidup, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku diberi peluang balik untuk aku hidup, aku akan buat balik amalan soleh yang aku tinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang dah mati ni, kalla, jangan sekali-kali kamu harap mu akan hidup balik lepas pada mu mati ni. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulutmu saja keulang kata nak hidup balik. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakangmu mulai daripada sekarang ni mu akan melalui saat barzakh, sapalah mu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli atas kuasa masjid, Tok Imam, para pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah. Syukurnya di atas nikmat Allah beri panjang lagi umur kita. Di saat kita tahu tak pernah dalam sejarah Malaysia kita ni Allah mati ramai manusia. Tapi kali ni kita hidup di zaman di mana Allah mati ramai manusia. Semenjak tahun 2019 mati saja di Malaysia ni hak kerana Covid lebih kurang 36,000 hak mati. Manakala seluruh dunia kalau kita kira disebutnya dekat 6 juta lebih hak mati. Dalam jumlah hak mati tersebut, syukurnya pada Allah, nama kita ni tak disebut lagi di sisi Allah. Allah beri lagi peluang untuk kita hidup. Gak peluang kita hidup ni satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Sebab kalulah malam ni di antara kita ni, di antara orang hak mati dah, rasanya malam ni boleh jadi kita duk meraung lagi dalam kubur tak tahu. Boleh jadi gitulah kalau kita ni tak buat amalan. Tapi kalau kita ni ada amalan,
Boleh jadi kita ni di antara orang yang paling suka ngadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurnya kita ni masih lagi Allah beri peluang dalam hidup kita ni. Peluang yang kita diberi oleh Allah ni, jangan kita sia-sia, jangan. Kerana jangan kita ingat bila kita tak mati kerana Covid, maka kita ni akan panjang umur, siapa tak mati-mati dah dalam hidup kita. Kita jangan jadi macam orang kafir. Orang kafir, hidup mereka ni bila mereka seboleh mungkin jangan beri dan mati. Ni perangai orang kafir. Orang kafir dia hidup dia dalam keadaan usaha. Jangan bagi mereka ni, hidup ni satu nikmat. Ya, mereka tak akan dapat lagi nikmat ya sebegini. Kerana dunia ni bagi orang kafir dia dianggap syurga sepanjang dia hidup. Bila kita orang mukmin tidak diajar supaya kita mikir macam orang kafir. Walaupun kita ni tak mati kerana Covid, tapi kita kena faham depan kita ni akan berlaku juga kematian. Sampai hujung umur kita ni, kita akan jumpa juga yang disebut dengan mati. Tapi orang mukmin ni dia tak diajar oleh Allah supaya kita ni jadi takut terhadap mati. Tapi orang mukmin diajar supaya takut lagu mana nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni kena mikir semua dalam pemikiran kita. Pernah tak kita mikir dalam hidup kita ni, lagu mana hari pertama kita duduk dalam kubur? Hari pertama kita mula letak jenazah kita dalam kubur. Pernah tak kita mikir dalam hidup kita ni, 3 hari dah kita mati, bau busuk dah badan kita ni, 3 hari dah kita tak mandi, tak makan, duduk dalam kubur. Tapi 3 hari dah sesi soal jawab ni tak berhenti-berhenti lagi. Ketika tu kita dah bau dah, nampak dah lebih-lebih tu badan kita ni. Agak-agak lagu mana kita nak buat ketika mana kita duduk dalam kubur sorang-sorang? Ada tak kita mikir sorang-sorang? Pernah tak kita mikir duduk senyap-senyap sorang-sorang, titik air mata kita, duk mikir dalam hidup kita ni, bila kita mati esok, bila kita masuk saja dalam kubur, tiba-tiba lepas seminggu tu tubik ular ke ujung kaki kita. Ular tu pula besar pula tu, warna hitam. Warna hitam tu besar tu kok utar ular tersebut, duk mula belik di ujung kaki kita. Agak-agak kita nak buat lagu mana biar mampu ular tu jangan hidup belik di ujung kaki kita. Ada tak kita duk mikir sorang-sorang atas dunia ni, lelah ni? Waktu mana kita hidup ni, tak mikir sebulan dah kita mati ni. Tanah di atas tanah kita tu tubik dah rupuk-rupuk di atas tanah kubur kita ni. Sebulan dah orang tak mari dah kubur kita. Tapi kita ni duk jawab soalan malaikat muka dan laki ni tak habis-habis lagi. Kita nak buat lagu mana biar berhenti? Tanya malaikat ni sendiri. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, pernah tak kita duk mikir seorang-seorang? Bila kita bangun daripada kubur esok, tika mana gelap pekat alam ni, tika gelap pekat tersebut, bunyi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk memanggil seorang-seorang, duk memanggil nama. Lagu mana nak suruh Nabi Muhammad panggil juga nama kita dalam ramai-ramai manusia tu, biar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh panggil juga nama kita untuk kita pergi duk cacat depan Rasulullah, nak minum air di lapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak dalam pemikiran kita ni, dalam waktu mana kita hidup lah ni, hidup lah ni kita duk mikir seorang-seorang lagu mana nak buat, tika mana duk melayan suratan amalan manusia, duk terbat suratan amalan manusia tu, tangan kiri kita ni duk gedik, duk gerak tangan kiri, tangan kanan ni tak gerak langsung, jatuh tak tergerak. Lagu mana kita nak buat biar tangan kiri ni jatuh, tangan kanan ni terakak, tika mana duk melayan suratan amalan manusia tersebut?
Ada tak kita mikir? Sore-sore duduk, sore-sore kita mikir. Lagu mana kita nak lalu titik sirat ni? Waktu mana gelap pekak, bau hanyir, dalam keadaan ya sirat ni sendirinya halus lebih daripada selai rambut di belah 7. Rasulullah sebut gitu. Panjang, lebih panjang daripada mata pedang. Dalam keadaan ya Rasulullah sebut paling cepat lalu di titik sirat ni pun selama lebih kurang 15,000 tahun. Ada tak dalam kita mikir, aku nak biar lepas lagu mana titik sirat ni? Nak suruh laju je, biar dia masuk dalam syurga Allah. Kemudian aku boleh duduk sipuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk sebelah Rasulullah, mata-mata pegang tangan Rasulullah, duduk cium tangan Rasulullah. Ada tak kita mikir gitu dalam hidup kita? Kalau ada jemaah-jemaah mikir gitu, tanda cerdik dah tu. Tanda cerdik dah dalam hidup kita. Rasulullah kata mencerdik itu. Tapi kalau kita duk mikir tiap-tiap hari, celak mata je. Celak mata je, kita duk mikir. Nak makan nasi lemak ke nasi belarut pagi ni? Kita duk mikir, hari ni nak pergi jalan mana? Hari ni nak cari pitih banyak mana lagi dalam hidup? Hari ni kita duk mikir nak pakai baju warna gapo? Hari-hari duk gitu je tiap-tiap hari dalam kita mikir. Ni tanda mu bodoh ni bodoh. Tanda tak cerdik mikir gitu. Orang mukmin ni orang yang dia kena mikir lagu mana dia nak pergi ke akhirat esok. Kerana kita ni jemaah sekalian, dalam hidup kita ni bukan kita berhenti sekat dunia je ada hidup ni. Hidup ni jangan kita duk mikir aku ni berhenti habis-habis tu hancur lebur jasad aku, mati aku. Gitu je kita mikir. Tak. Orang mukmin ni dia kena mikir lepas pada dia mati masuk dalam kubur, masuk saja dalam kubur, dia kena hidup mula. Lagu mana dia nak jadi kubur dia tu biar terang, biar luah, biar wangi, biar jadi bila malaikat tanya nak hidup mula, tak seh. Masih hidup dah di atas dunia. Kira hidup dalam kubur ni jauh lebih nikmat daripada hidup atas dunia. Ni bila kita boleh jadi gitu, tanda kita ni siap lah tu dalam hidup. Dalam hidup kita ni. Kerana apa dia? Hamba sebut gini ni. Kerana ramai di kalangan kita ni, hok dasar pada ayat yang berbaca sebentar tadi. Ramai dalam hidup kita ni, demo tak cara dalam hidup. Lagu mat di kalangan kita ni tak cara. Ada penyakit yang besar depan kita yang kita lalui. Penyakit ni kebanyakan kena. Hamba boleh jadi kena, jemaah-jemaah boleh jadi kena. Penyakit apa? Penyakit nyesal tak sudah. Nyesal, mari nyesal. Lah ni tak nyesal lagi sebab tak mati lagi. Sebab kita tak mati lagi, kita tak nampak lagi. Tapi mari nyesal mata lagi. Ada di kalangan kita ni, hamba harap hok mari malam ni tak ada seorang pun hok mati mata lagi dia nyesal ngadap depan Allah. Kerana dia dengar dah malam ni. Ayat Quran ayat Allah cerita, lagu mana mung jangan widan nyesal bila ngadap depan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Bila kita nyesal, kita akan tanya, bila ustaz nak nyesal ni? Tak ada pun, tak berlaku pun, tak ada berlaku pun. Quran cerita pada kita, ada 3 kali kita akan mari nyesal. 3 kali sebelum daripada kita masuk dalam kubur ni, ada 3 kali mari nyesal pada diri kita ni. Kali yang pertama kita nyesal bila? Amba nak cerita nyesal dulu. Mari nyesal ni. Tua-tua jangan nyesal. Pak amba nak sebut ni, jangan ada seorang di kalangan kita ni nyesal. Bila kali pertama? Bila hijab mata kita mula diselok oleh malaikat Allah. Mula hijab mata kita ni lelah ni kita duk nampak belakang ni. Nampak sekitar kita. Mata lagi malaikat selok hijab mata ni. Zoom akak. Akak hijab mata ni nampak lalu malaikat-malaikat turun. Kita je nampak, orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak. Mari malaikat tu, mari cacat depan muka kita. Malaikat ni bila cacat depan muka kita ni, duk diri tegak depan muka kita, malaikat sebut lalu, anak Adam, aku cari air setitik untuk mu telan tak ada dah. Aku cari sepatah kata air yang keluar daripada mulut mu tak ada dah.
Aku cari selakah untuk memelakah, tak ada dah. Aku cari rezekimu habis belakah dah. Tak ada dah. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ni. Malaikat teking je. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ni. Teking panggil tu, minta keluar tu. Ramai di kalangan kita, tuan-tuan jangan sebut. Tuan-tuan jangan sebut, mentah lagi. Malaikat, bila dia tengok saja, suruh keluar tu, dia sebut lalu pada malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ni kali pertama menyesal. Dia sebut lalu pada malaikat. Malaikat, tolong royak kat Tuhan mentah. Jangan widai mati lagi. Jangan wi mati lagi. Aku tak usah mati lagi malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, mengoyak ke Allah mentah aku. Tangguh mentah, jangan wi mati lagi. Jangan wi mati. Tak usah mati lagi. Nak agak apa? Fa'as-saddaqa. Aku nak wi belaka. Segala benda, harta benda aku yang aku ada ni, nak wi di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Lo ni juga aku nak jadi hamba Allah yang salih. Malaikat jawab lalu. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa orang ni bila dah sampai masa untuk mati. Malaikat jawab lalu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai gapo mu akan ulang dalam hidupmu kalau ditangguh kematian dalam hidupmu. Ni malaikat umum lalu. Ya Allah cerita dah kali yang pertama nyesal. Kalau kita jumpa dengan jenazah orang mati tu, kalau pergi ziarah orang mati, dia baru lepas kecek je dengan malaikat tu. Dia baru lepas sebut yang pada malaikat tu. Dia sebut pada malaikat, dia kata apa dia? Tangguh mentah malaikat, jangan mati lagi, tak usah mati. Ni kebanyakan mulut-mulut dan sebanyak pada di kalangan pada di hamba daripada hadis kiamat hari malam ni, jangan sebut kalimah ni depan malaikat mata lagi. Kalau sebut yang kalimah ni, tanda tak siap dah tu, tak siap. Hidup ni Allah ajar lalu. Hidup ni bukannya hidup nak kena bersiap balik kampung dah. Hidup ni bukan kena bersiap untuk nak tunggu orang tu mari ke orang ni. Dak, bersiap untuk memati. Dalam hidup ni kena bersiap untuk saat kita menghadap depan Tuhan. Kerana mati ni Allah sembunyikan masa dia. Allah tak royak bila mu akan mati seorang-seorang. Sebagaimana Allah sembunyikan rezeki kita. Sebagaimana Allah sembunyikan ajal jodoh dalam hidup kita. Berapa ramai anak kita Allah tak royak awal-awal dalam hidup kita. Demikian juga Allah sembunyikan yang disebut dengan kematian kita. Allah sembunyikan kematian kita ni, Allah tusuk mati kita ni dengan tujuan apa? Mungkin siap sama dalam hidup. Jangan hidup ni dalam keadaan lereh je hidup. Hidup ni tak tahu nak pergi mana, hanyut je hidup. Bila hidup tak tahu nak pergi mana ni kak, dalam hidup ni yang menyebabkan bila kak kena mati tu kak, memula tobek mulut-mu. Duk sebut di kalangan kita ni sebut. Tangguh mentah malaikat, jangan wi mati lagi, jangan wi mati lagi. Gak bila sebut jangan wi mati tu gak, malaikat mula masuk lalu. Kali yang pertama, para hadis akan rasa satu pengalaman dipanggil sakaratul maut. Malaikat pakak masuk, bila-bila masuk tu malaikat umum lalu. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahil. Mari dah saat sakaratul maut ya penuh dengan kebenaran. Wajaat sakratul maut bil haqq. Mari dah ni sakarat ni betul ni berlaku ni. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ni masa yang penuh dengan kebenaran. Hak ni lah hak mu duk lari-lari sepanjang mu hidup atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni kan, kalau kita tanya lagi kau gapo weh tiap-tiap hari ni. Dan kita ni hidup ni lari-lari tak sewidai kepada gapo dalam hidup. Ada yang jawab tak sewidai ke polis, ustaz polis. Kalau curi kan tak sedai ke polis. Gak orang yang gota banyak tak sewidai kepada LHDN disebut. LHDN. Orang yang ambil rasuah dia sebut tak sewidai ke SPRM. Kita rakyat polis tu pun dia tengah lari lah ni. Polis pun tengah lari lah ni. SPRM pun tengah lari lah ni. LHDN pun tengah lari lah ni. Tengah lari belakang ni. Di kalangan kita. Aku tanya orang yang duk jogging pagi-pagi tu kan. Duk berlari tiap-tiap pagi tu. Aku tanya dia kan.
Lari-lari pagi lagi ni. Lari kau gapo? Kita tanya. Lari kau gapo? Dia mesti jawab. Lari kau malaikat maut. Dia sebut. Jangan widah mati ya dalam hidup ni. Para hadis sekarang cuma mikir molek. Kita lari ke gapo dalam hidup? Koci kemah keming rumah kita ni. Rumah kita kita koci. Kata kita koci. Kita nak supaya jangan widah malaikat maut cukup jangan nyawa. Dia malaikat maut cukup nyawa kan? Habis ha. Tak sadar sahur dalam hidup. Dalam hidup ni dia kena cukup nyawa ke malaikat agak jadi sebab lalu. Tu badan kita ni tak ada nilai lalu. Raja kamu, polis kamu, ustaz kamu, gapo pun kedudukanmu, bila dia kena tarik nyawa tu kan, habis tak ada nilai lalu dalam hidup. Kita duduk lagi jangan bidah mati je. Malaikat kata, hak mu kata jangan dewi mati tu, lah ni siapa dah? Apa dah kata malaikat. Wajaat sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Gak malaikat masuk lalu. Dia masuk ni, sudah. Dia masuk tu kan, rapat jeep turun bawah lalu. Malaikat turun bawah lalu. Sampai ke hujung kaki lalu. Turun tu kan, rak tarik lalu. Rak tarik tu kan, ni habis ni, pala ni. Rasa habis sakit. Tak boleh nak rayak, sakit. Sakit sungguh. Bukannya sakit main-main. Orang yang penuh dia rasa nikmat dalam hidup ni atas dunia ni nikmat gapo? Waktu mana kita rasa atas dunia paling nikmat dalam hidup. Ketika kena sakarat, tak ingat gua satu. Tak ingat lalu nikmat tersebut. Tak usah cerita dah. Makan sedap, tidur sedap, jalan sedap. Tak ada dah. Bila kena kena sekali tu kan, rup, habis satu badan ni kena. Kena tu kan, sakit. Imam Ghazali kata, siapa perikat mata hitam ni jadi putih. Linga, cuping linga ni jadi masuk dalam, grup masuk dalam. Bila kena tu kan, hidung hak macam tu jatuh, lepek jatuh. Hak belakang kita ni ada ruang, tolak di antara punggung kita dengan bahu belakang kita ni. Bila kena sakarat tu, buk jatuh. Jadi samuh lalu tu badan. Sakit tak boleh nak rayak. Katanya Imam Ghazali, siapa tak boleh nak sebut? Mulut ni tak boleh nak sebut. Sakit ni. Sakit bila kena sakarat, siapa tak boleh nak sebut? Mulut. Mulut kita ni tak boleh nak sebut. Bunyi je. Bunyi. Nafas tak lepas dah. Nafas tak lepas dah. Sakit ni, siapa ngesok? Lidah tu ngesok masuk dalam. Bila kena sakarat. Malam ni amu tak cadang nak cerita bab sakarat. Kalau jemaah-jemaah ada masa, tolonglah mengajar. Cari orang mengajar. Belajar sikit lagu mana nak lalui saat sakarat. Kerana masa ni, di antara hidup atas dunia, dengan hidup ke akhirat. Nak pergi ke akhirat. Di antara masa ni masa penting lagi. Masa yang kita boleh samat lagi. Kalau kita nak samat lah. Kalau kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Keadaan demikian. Bila kena tarik, sakit. Rasulullah kata, bila tanya pada Rasulullah, lagu mana rasa sakit? Dia kata, ya Rasulullah. Rasulullah kata, macam badanmu kena capuk ke pohon yang penuh dengan duri, melekat di pohon duri tu, nyegetak turun bawah. Sakit. Rasulullah ditanya lagi, macam mana rasa sakit waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, tanya mak-mak yang melahirkan zuriat ni. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Waktu mana dia negai nak tubik zuriat tersebut, nak tubik ni, sakit dia tu peluh-pelah ni, atas dahi ni, gigil tu badan ni. Rasa pucat lesi tu badan ni. Kaki tu tak gerak kaki, sakit. Negai nak tubik zuriat ni sendiri. Rasulullah kata, tu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan. So juzuk tu pun kita tak boleh nak tengok dah orang rumah kita. So juzuk tu pun kita tak sapati dah tengok. Allah, sakitnya dia. Nak sebutnya. Bila so juzuk Rasulullah kata ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Nak sebut sakit sungguh dah. Bila kena tarik tu, hujung kaki tu, syaitan mari dah. Syaitan mari nyamah lalu. Mari dekat kita, syaitan sebut, jangan taubat lagi dah, jangan taubat. Relax tak mati lagi ni, katanya syaitan. Tak mati lagi ni. Baru bawah kaki baru ni. Syaitan duk pujuk ni, pujuk. Lewat dengan syaitan lagi. Dalam keadaan lewat dengan syaitan ni, pujuk, tarik. Hujung kaki tu tarik, naik rapat lutut.
Kumpulan yang pertama tarik. Masuk sampai lutut. Lutut tu, yang lepas mata masuk kumpulan ketiga. Masuk kumpulan kedua. Masuk, tarik daripada lutut, naik sampai pusat. Bila sampai pusat, sejuk di pusat masing-masing. Ini masa sakarat. Para hadis sekalian, lalui saat ni. Mata lagi akan lalui di kalangan kita. Bila sejuk di pusat tu kan, sejuk sungguh di pusat ni. Macam tangan kita celup dalam air batu, kita biar lama, melekat air batu tangan, kita tarik. Sejuk gitu lah, disebut dalam kitab ni. Sejuk ni, rapat pusat kita ni, tiba-tiba malaikat lepas. Lepas roh kita ni turun mula. Turun sikit turun bawah. Bila turun bawah tu, malaikat syaitan sebut, aku kata dah dia tak mati lagi kata. Syaitan kata tak mati lagi ni, mu rasa diri yang tak mati. Rasa mati kau tak ni? Syaitan sebut, tak mati. Bila tak mati turun roh tu. Turun bawah ni, tiba-tiba masuk kumpulan ketiga, pegang roh bawah tu kan, zup naik sampai ke halkum tu. Bila sampai di halkum, menyekan mulut masing-masing sebut, tubik, perasaan Allah mati tu kan, tubik daripada mulut masing-masing kali yang kedua sebut, qala inni tubtul an, ya Allah aku taubat sekarang, ya Allah aku taubat disebut. Taubat dah ya Allah, taubat. Mati dah. Bila sampai di halqam tu, qala inni tubtul an. Malaikat jawab lalu, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tak dia anggap taubat orang yang hidup buat benda-benda yang jahat sepanjang dia hidup. Lon ni baru nak taubat. Bila rohmu mari sampai di halqam, tiba-tiba baru mu nak taubat. Qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah disebut. Malaikat kata tak ada taubat. Ada taubat dah. Ni sampai di halqam dah. Bila sampai di halqam, tiba-tiba bunyi kak sekali. Kak. Benda yang patah tu sembuh tubik ke mata roh masing-masing. Sembuh tubik tu kan, ada dua je bekas. Sama ada bekas yang warna hitam, bau busuk, masuk roh masing-masing ni dalam, na'udzubillah min zalik, masuk dalam bekas yang warna hitam tu, bau busuk, ataupun masuk dalam bekas yang warna putih, wangi, semerbak, bau. Tubik daripada mata tu, Rasulullah ambil bekas air tu, Rasulullah cuah, cek dengan kendi tu, Rasulullah cuah. Air dalam bekas tu kan, Rasulullah cuah. Rasulullah kata, roh orang mukmin tubik gini, Rasulullah sebut. Tubik gini, daripada tubuh badan dia, bila dia tubik saja, malaikat pakat sambut. Malaikat pakat sambut ni, malaikat gosok roh dia. Malaikat sebut, butung dia hidup dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan soleh. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah mari malam ni insya-Allah. Doa biar kita lah boleh gitu. Jangan tubik sembuh. Pum sembuh tu kan. Sembuh tubik tu kan. Mereka bila-bila katok roh ni. Ping katok. Macam kalau kita tengok orang dapat ikan duk lepas tu kan, dia nak suruh mapuh ikan tu kan, dia katok kepala ikan tu. Dia katok kepala ikan. Hak jenis-jenis orang yang jenis demikian ni, dia melekat bila dia tengok sembuh tu tubik daripada mata ni, dia katok roh ni. Pang dia katok. Bila katok tu dia sebut lagi, natan cih dia ni. Hidup jahat, mapuh pun jahat. Melekat sebut demikian. Masuk dalam bekas hitam tu kan, naik lalu. Bekas putih ni naik dulu. Naik tu kan, penjaga langit yang pertama tanya lalu, roh siapa ni? Roh siapa ni? Bau wangi semerbak ni, bau sedap je. Roh siapa ni? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut lalu, beruntung dia hidup dalam keadaan soleh, mati dalam keadaan soleh. Buka. Iringi roh dia ni. Malaikat iring roh dia ni naik ngadak, naik langit yang kedua, yang ketiga, ketujuh, bunyi di arasy Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Sebut syurga illiyin tu kan, turun lalu roh cacar di hujung kepala masing-masing. Orang yang tidak beriman pada Allah, orang yang tak yakin dengan pertemuan dengan Allah, dia tak siap dalam hidup dia untuk kematian dalam hidup dia. Bila naik tu kan, jaga langit yang pertama tanya lalu, roh siapa ni bang busuk gini mau lalu ni? Dua makhluk ya tak bang. Makhluk lain bang belaka. Jin dengan manusia ya tak bang. Rasulullah sebut. Hak lain tu kat cicak bang, ikan puyuh bang,
segala benda yang lain ni semua bang. Dua makhluk ni yang tak bang. Bila dua makhluk ni je yang tak bang, jin dengan manusia. Bila penjaga langit yang pertama tanya, roh siapa ni? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut lalu. Celaka dia, celaka jahat lah Nathan. Hidup dalam keadaan jahat, mampu pun dalam keadaan jahat. Kemudian jatuh, roh tu jatuh, jatuh. Jatuh tu Allah sebut disambar dengan burung. Burung yang warna hitam besar, sambar tu melayar jadi tak khabar dia. Tak sedar dia. Dalam keadaan yang terngiang-ngiang tu bunyi daripada arasy Allah sebut. Tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Tak lepas nak menghadap depan Allah. Bila sebut neraka sijin tu kan, khabar-khabar bila? Khabar-khabar. Khabar-khabar dalam kubur dia. Jenazah masuk dalam kubur. Orang mukmin ni bila turun saja roh dia, cacai hujung kepala ni nampak lalu. Siapa mari nak mandi mayat kita? Kita bunyi suara orang kecek tentang diri kita. Orang duk keliling jenazah kita ni kita dengar. Orang duk sebut, kita sebut pada orang mandi jenazah kita tu, pelahar-pelahar dah. Sakit mati tadi tak habis lagi kita sebut. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Orang letak dalam masjid ni, kita nampak berapa orang mari nak mayat jenazah kita. Kita sedar belakang, kita nampak belakang. Orang yang kapal jenazah kita siapa, usung jenazah kita berapa ramai, anak-anak kita buat gapo dia, keluarga kita buat gapo dia, semua kita nampak. Nampak belakang. Orang usung jenazah kita rapat kubur, sampai kubur, letak dah jenazah kita di kubur tu, belum turun bawah tu, nampak dah cacat dua orang malaikat, muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Nampak lalu dah hujung kaki. Cacat dah malaikat. Tak ada turun lagi jenazah dalam kubur. Bila jenazah diangkat aja nak turun dalam kubur tu, rasa lalu ping lalu rasa lalu ad-darat, himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur lagi, himpitan kubur. Akak jenazah nak turun bawah. Tak ada turun, tak ada rapat bawah lagi. Kena dah himpitan kubur. Himpitan kubur ni Rasulullah sebut semua di kalangan umat aku kena himpitan kubur. Tak ada seorang pun di kalangan umat aku tak kena himpitan kubur. Yang paling rengek sekali macam seorang mak peluk anak dia. Rasulullah sebut. Gitu ya dia rasa. Mak peluk anak bila anak lama tak balik. Sayangnya mak pada anak ni, dia peluk anak dia tu dia rapat sekali, rat sekali. Rasulullah cerita, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama boleh terlepas himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas. Tak lepas. Antara sebab bila Sa'ad bin Mu'az turun saja depan Rasulullah, kena depan Rasulullah. Ping, Allahu Akbar, Rasulullah sebut. Sa'ad bin Mu'az tu jadi halus selai rambut kata Rasulullah. Kena sekali, ping sekali juga halus selai rambut. Rasulullah sebut. Kemudian kembali balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila tanya pada Rasulullah apa Sa'ad bin Mu'az kena, Rasulullah jawab, dia tak bersih air kecil dia. Sekali dalam hidup dia tak bersih air kecil dia. Sekali ya. Ditanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, bapa Rasulullah cerita Sa'ad bin Mu'az pun kena himpitan kubur. Padahal Sa'ad bin Mu'az ni waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Tiup para malaikat Allah, nangis para malaikat Allah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az diusung nak bawa pergi ke kubur ni, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Sa'ad bin Mu'az. Tapi bila turun saja kena ping sekali tersebut. Rasulullah kata halus selai rambut kata Rasulullah. Rasulullah cerita panjang. Kalau jemaah-jemaah ada masa, tolong marilah dengar dia kuliah, siri kuliah ni di masjid ke, cerita lagu mana nak suruh lepas daripada himpitan kubur. Nak suruh jadi rengek ya. Bukan nak suruh jadi boleh lepas, tak boleh lepas. Kena juga, tapi nak suruh jadi rengek. Rengek bila kena himpitan kubur. Tak apalah hal tu. Tapi bila letak je jenazah ni, hadap je muka ke kiblat. Bang lalu tanah depan muka. Letak je jenazah tu, bang dah tanah depan muka. Bunyi lalu suara bawah telinga. Selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi mu boleh tengok lagu mana aku nak buat kamu.
Mu tengok. Lagu mana aku akan buat kamu. Bila letak je jenazah tu hadap muka ke kiblat je. Bila orang tutup je lihat lahak kita ni. Tutup je lihat lahak kita ni. Bunyi tanah-tanah tu turun. Ta. Turun tu. Rapat lutut je. Siapa rapat lutut je. Tanah ni. Orang tengah bunyi lagi. Duk. Tapi tanah tu. Rapat lutut je baru. Baru sampai rapat lutut. Caca dah melekat depan muka. Caca dah melekat depan muka. Perambat dah. Maya, puasa, zakat, haji. Perambat lalu dah. Tiba-tiba. Tuan-tuan jangan sebut kalimah yang ketiga ni. Mulut masing-masing. Kebanyakan manusia sebut. Qala rabbirji'un. Melekat. Mu jangan tanya lagi dah. Jangan tanya lagi. Mu tolong rakyat kau Tuhan aku nak hidup mula atas dunia. Aku nak hidup balik. Bapa nak hidup balik? Bapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak awak balik. Mula amal salih aku tinggal waktu mana aku hidup dahulu. Duk ulang dalam hidup dia. Aku nak buat mula malaikat. Aku mati ni tak siap langsung dalam hidup aku. Kalau kita baca dalam Quran, kalau ayah-ayah, ibu-ibu rajin baca lagi dalam Quran, Allah cerita manusia yang sebut kata dia nak hidup mula ni ada 3 jenis. 3 jenis. Hak dia ulang nak hidup mula ni. Nak buat balik amalan. Siapa dia? Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia buat khianat kepada diri dia sendiri. Dia mati dalam keadaan dia buat khianat. Kita kata ada kok ustaz, orang buat khianat kepada diri sendiri. Orang kita ni buat khianat kepada diri sendiri ya. Mana orang kita buat khianat kepada diri sendiri. Dia tak buat khianat kau kan, tapi dia buat khianat kepada diri dia sendiri. Kan kita jumpa kan? Mak-mak duk cerita, ustaz, anak hamba kan, juruhlah ustaz. Nipu dak, curi dak, zina dak, minum arak dak, minum air ketum pun dak dia sebut. Dalam hidup ni, tapi mayat pun dak, puasa pun dak. Hidup dalam keadaan sebut dak. Dia duk akan nak siapa? Dia duk akan nak kau diri sendiri dah. Dia bukan akan nak kau dia akan nak diri dia sendiri. Bila dia tak mayat, dia tak boleh kata pada orang lain, aku tak mayat pada mukamu. Tak boleh. Dia kena bayar. Aku tak mayat pada muka aku. Orang kita buat khianat. Mana buat khianat kau diri sendiri. Bunyi molek dah bel. Bel tu molek dah. Jelas dah orang bel. Tok bila ni nak tobek dah orang semerih ni. Duk manggil hayya ala salah, hayya al falah. Dia boleh buat tak reti ya. Tak reti hak dak basuh kereta. Hak dak jiruh bunga. Tak ada. Mari perasaan dalam jiwa dia nak pergi maya. Bahkan dia boleh sebut pula, pada muka tu iman aku tak pergi maya. Dia pula sebut, pada muka tu iman aku tak pergi maya. Padahal dia kena sebut, pada muka aku tak pergi maya. Dia tak boleh rayak, pada muka tu iman tak boleh. Kerana apa dia? Kerana dia wakil nak kau diri sendiri. Siapa wakil nak kau diri sendiri? Amba minta maaf ni orang isap rokok. Orang isap rokok dia wakil nak kau diri sendiri. Dia masuk dalam kubur seksa, dia tak boleh nak jawab depan Tuhan seksa. Minta maaf ni, marah orang isap rokok ni, nyesal pula mari malam ni. Kalau tahu gitu pun tak mari-mari dah. Nak sebutnya, siapa wakil nak kau diri sendiri? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang tak boleh baca Quran. Orang tak boleh baca Quran ni dia wakil nak kau diri sendiri. Amba pesan banyak kali dah. Ayah-ayah, ibu-ibu, hok mari dengar malam ni, janganlah tak boleh baca Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, pastikan umur kita ni panjang-panjang dia tak mati-mati. Jangan dia mati. Siapa mati dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur mentah lagi, confirm dia tak lepas menghadap depan Tuhan Azza. Tak lepas. Tak percaya cuba teramati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya lalu, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh. Quran pun tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Tak akan malu kita. Hidup tak boleh baca Quran. Budak kecil umur 7 tahun habis 30 juzuk Al-Quran dalam kepala dia. Kita jumpa dengan budak-budak, kadang-kadang budak-budak yang cacat
ada di Indonesia tu, dia ni cacat, kepala cacat, tangan cacat, otak cacat, kena stroke, ada diri dia. Kecil lagi, umur 7 tahun. Tapi dalam kepala 30 juzuk Al-Quran. Duk ngapa Quran. Kita ni semua sempurna, Tuhawi pada diri kita. Apa tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran apa? Dia jawab, sebab benuk malaikat dia jawab. Benuk. Benuk kau apa? Benuk makan semut banyak lajuk dulu dia. Semut bukan semut lah. Yang henggor-henggor pun makan. Nak sebutnya benuk sungguh lah dia ni. Malaikat tanya, mung dengan budak ni boleh baca Quran. Mung tak boleh baca Quran. Tak payah budak lah. Lo ni ada bolpen, boleh baca Quran. Bolpen. Tunjuk je bolpen. Tunjuk je. Tubik sorah lalu. Boleh baca lalu. Tunjuk je. Tubik sorah lalu. Mung orang ke bolpen. Mung ni. Encik tanya dalam hidup kita. Apa yang tak boleh baca Quran? Dalam hidup kita. Siapa tak boleh baca Quran, mari ngadu di masjid ni. Mari royak di masjid ni. Hamba tak boleh baca Quran ni. Hamba tak boleh baca Quran. Tiyak sak. Royak ke AJK masjid. Hamba tak boleh baca Quran. AJK pula jangan jawab. Bertenang. Sebenarnya hamba pun tak boleh baca juga. Tanya AJK. AJK jangan jawab gitu. Buat malu company lah dia panggil. AJK tolong umum. Hari Jumaat je umum lalu. Umum. Ada ahli qaryah kita tak boleh baca Quran. Tolong daftar. Ahli qaryah kita hak boleh baca Quran. Tolong daftar. Kita pelaga demo dua orang ni. Jumpa demo dua orang ni. Jadi adik-beradik di antara satu sama lain. Ni satu cara yang diajar dalam agama. Yang sungguh di kalangan kita. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Jangan tak tutup aurat. Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Orang perempuan mati dalam keadaan tak tutup aurat. Pala ni terbuka. Mati dalam keadaan gitu. Mereka tanya lalu. Qalu fi ma kuntum. Apa mau mati gini ni mati gini. Mati dalam poket ada nombor ekor. Dalam poket. Mati dalam handphone ni ada behel lucu. Dalam handphone ni ada behel lucu. Apa qalu fi ma kuntum. Apa mau mati gini ni. Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Dia jawab. Dalam kubur tu dia jawab, mereka kami orang lemah atas dunia dahulu. Tak ada mereka, tak ada gedengan. Mereka tanya, mu belajar tafsir dengan siapa? Tok guru mu nama gapo? Mu belajar hadis, tok guru mu nama gapo? Mu belajar fiqh, tok guru mu nama gapo? Tok guru mu. Panjang mu hidup atas dunia ni, mu belajar agama ni, nama gapo tok guru mu? Dia kata tak boleh nak sebut malaikat. Tak boleh. Ada malaikat tak ada. Bapa dia tak ada. Kunna mustad'afina fil ard. Kami atas dunia ni orang yang lemah. Sibuk ni kejar dunia ni. Kejar dunia ni lelah jelai. Nak cari harta benda atas dunia. Malaikat tanya balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Allah buat bumi ni sempit sangat kau dalam hidupmu. Allah buat bumi ni, tidakkah Allah buat luah dalam hidup ni? Mun tak ada dengan orang ni, mun belajar dengan orang ni. Mun tak ada dengan orang ni, mun belajar dengan orang ni. Ramai ke atas muka bumi ni. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidak Allah buat bumi ni luah dalam hidup kami. Fatuhajiru fiha. Bapa yang mu tak berhijrah waktu mana mu hidup atas dunia dahulu? Senyap tak boleh jawab. Malaikat jawab gini. Ulaika ma'wahum jahannam. Tepatmu Allah cadadah dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Seburuk-buruk tempat ya Allah sediakan dalam hidup kami. Ni kumpulan yang pertama. Jemaah jangan jadi gini. Ada kumpulan kedua. Hak masuk dalam kubur, tiba-tiba dia ulas sebut nak hidup mula. Siapa? Yang kedua ni orang yang tak peduli terhadap perintah Allah. Lawan perintah Allah. Tak maya, tak puasa dalam hidup dia. Orang Islam. Dia ni hidup dia lawan sama. Dia kata tengok, hamba lawan pun tak kena gap satu pun dia sebut. Orang doa maya ajak tiap-tiap malam Jumaat tak ada gap satu pun kena. Ada orang kita gitu. Orang jenis keras dia panggil. Lawan sungguh dia. Kita tegur dia, mun tak takut mati ke? Mun tak takut mati. Cara apa mati sekali sorang dia sebut. Sekali sorang. Iyalah sekali sorang, tapi masalahnya kalau dia mati masuk dalam kubur ada azab kubur. Dia jawab balik.
kubur aku, kubur mung. Dia jawab. Kita jawab balik masalahnya. Bila kubur mung, kubur aku. Masalah besarnya, bila kubur mung duduk sebelah kubur aku. Masuk dalam kubur, tiba-tiba, tengok mung duduk sebelah kubur aku. Tension duduk dalam kubur, tension. Tertekan dalam kubur, bunyi duduk sebelah kita. Dia sebut, ada orang yang hidup ni, dalam hidup ni kita kata pelik dia ni ustaz. Mayat tak, tapi rezeki banyak. Sawit jadi sawit dia. Hidup dia. Dia puasa tak, tapi tak kena pula tu Covid dia ni. Patutnya kenalah Covid dia ni. Dia puasa pun tak. Dia zakat pun tak keluar. Allah kata mun jangan pelik. Ni kumpulan yang kedua. Falamma nasu ma dzukiru bi. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44 Allah sebut falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mana dia mula lupa segala peringatan Allah. Dia tak reti segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu maksiat hak dia nak buat. Allah mula buka tu. Kita jangan pelik Kalau ada orang kita suruh baca Quran tak merdu suara. Suruh band tak merdu suara. Suruh karaoke merdu pula suara dia. Jangan pelik kita, jangan pelik. Ni Allah sedang istidraj orang ni. Ada di kalangan kita ni, ya jenis dia maya dak, puasa dak, tutup aurat dak, tapi jodoh ada je dalam hidup dia. Jodoh dia ni nikah cerah. Siapa tak ingat dah berapa orang dah tak lelaki dalam hidup dia. Nak sebutnya ada je jodoh dia. Tapi dia tutup aurat pun tak. Kita ni puas mandi bunga, tak jumpa bunga ni panggil. Anak-anak kita ni kata apalah payah nak nikah. Payahnya nak jumpa jodoh anak beranak kita ni. Jangan pelik yang pelik. Orang gini ni memang Allah sedang istidrajkan dia. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu maksiat dalam hidup dia. Dia nak buat apa buat? Katanya Allah. Buat dalam hidup kami. Siapa bila? Hatta iza farihu bima utu. Siapa dia suka sungguh dengan maksiat hak dia buat, tengah dia suka tu, akhaznahum baghtatan. Kami retak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Dia masuk dalam kubur tu, tercengang-cengang dia. Allah mati aku, dia sebut. Mati aku. Tuan-tuan jangan kena hak ni, jangan kena. Jangan berani lawan Allah, jangan berani. Tak ada dalam sejarah dunia ni orang lawan Allah dia menang. Tak ada. Tak ada dalam sejarah dunia ni. Siapa yang lawan Allah dia menang. Tak ada. Hebat-hebat Qarun selai dalam muka bumi. Hebat-hebat Firaun gelai dalam laut. Nak sebutnya lawan Allah nyamu tak akan menang dalam hidup ni. Bila kita mula lawan Allah, bila kita tak maya, bila kita tak tutup aurat, bila kita kecek kasar dengan mak ayah, bila kita ni mula tak keluar zakat, mula kita ni tamak dengan dunia, lawan Allah tu lawan Allah dalam hidup. Jangan. Ni kumpulan yang kedua. Masuk dalam kubur, dia sebut ke malaikat, oh ya aku nak hidup mula atas muka bumi. Oh ya Allah, aku nak hidup ni. Malaikat jawab lalu, kalla, mun jangan harap mun boleh hidup balik. Jangan harap mun hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan lah ni mun sedang melalui saat barzakh sampailah mu kena bangkit balik di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala seksa. Ni kumpulan kedua. Kumpulan ketiga Allah cerita dari surah Al-Kahfi. Oh ni hamba waktu mana belajar dulu gak tok guru hamba tiuk sak. Hak dia nak royak kumpulan ketiga. Dia kata boleh jadi hak ketiga ni aku hok dia sebut. Tiuk lalu dia sak dia tiuk. Boleh jadi kita kot dia sebut. Ada orang masuk dalam kubur, letak je jenazah dia dalam kubur, tutup je liat lahat dia. Tutup je liat lahat dia tu. Dia tengok belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Tengok amalan dia. Kosong amalan ngadap depan Tuhan. Kosong. Tak ada ke satu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah sebut, mengayat kau umatmu tu wahai Muhammad, ada orang masuk dalam kubur, dia tengok depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Masuk dalam kubur, kosong amalan dia menghadap depan Tuhan. Tak ada ke satu.
Apa yang kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puca, dia biar sepanjang perjalanan hidup dia sesat sepanjang hidup atas dunia. Sesat. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia suka, dia buat amalan itu terbaik dalam hidup dia. Dia tak maya ke? Maya, tapi maya dia tak diterima di sisi Allah. Tuan-tuan, lagu mana tuan-tuan? Turun-turun dalam kubur ingat ke? Molek dah, maya atas dunia. Puasa dah kita. Buat haji belakang dah. Tiba-tiba masuk dalam kubur, kosong amalan. Allah tak terima. Maya tak terima. Puasa tak terima. Zakat tak terima. Haji tak terima. Nak lagu mana tu kata? Nak hidup mula. Nak rakyat aku malaikat. Malaikat, tolong. Oh ya, ke Allah aku nak hidup mula ni. Nak buat balik ni, amalan hak tinggal. Apa yang kosong ni? Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah cerita dia ni tak yakin dengan hari pertemuan dengan Allah. Dia bakit lawan sama Tuhan. Tak percaya, dia percaya kepada selain daripada Islam dalam hidup dia. Dalam hidup ni dia tak percaya dengan Islam. Dia percaya selain daripada Islam dalam hidup dia. Fahabitat a'maluhum, hancur lebur amalan-amalan dia. Di akhirat esok fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tak ditimbang langsung amalan-amalan dia. Waktu mana sampai daripada mahsyar, juna terus masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hamba berharap sangatlah supaya orang setiu ni jangan ada seorang pun mati jadi gini, jangan. Biar paling-paling tidak kita cedek dulu dalam hidup kita ni. Kalau kita tanya cedek apa Ustaz? Nak buat lagu mana nak suruh cedek sungguh? Ada 3 benda kena cedek sungguh dalam hidup kita ni. Hamba nak minta sangat, kalau boleh jaga 3 perkara ni, insya-Allah selamatlah kita dalam kubur esok. Yang pertama, hati ni jangan bolak-balik dengan Islam. Hati ni jangan tak percaya dengan Islam hati. Jangan percaya selain daripada Islam. Hamba nak pesan gitu. Rasulullah pesan, Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni hari-hari Jumaat ni, Tok Khatib dia sebut sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mu jangan widam mu mati kecuali saat mu mati betul-betul mu yakin hidupmu dengan Islam. Jangan percaya selain daripada Islam para sekalian, jangan. Jangan percaya dengan nasionalis, dia nipu kita. Jangan percaya dengan sekularis, dia nipu kita. Jangan percaya selain daripada Islam. Kita orang Islam dah kan? Apa yang tak percaya dengan Islam ni apa? Orang Islam dah tak percaya dengan Quran. Tak percaya dengan hadis Rasulullah. Dia percaya dengan sekularis. Dia percaya dengan selain daripada Islam. Cerdik tak cerdik dalam hidup. Demon ni bukan boleh tolong kita dalam kubur. Nasionalis bukan boleh tolong kita dalam kubur para hadis sekalian. Liberalis, komunis, segala izam yang dibuat ni, semua tak boleh tolong kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita hanyalah Islam. Islam ya. Allah ajar dah, wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam, Allah tak terima. Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat esok menyesal bila masuk dalam kubur esok. Akhirat ni bila masuk dalam kubur je nyesal lalu ngadap depan Allah Subhanahu wa taala. Orang kita benar-benar dah orang Islam. Tapi orang kita tak percaya dengan Islam. Tak percaya ni siapa tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Sebab tu hamba sebut, jangan siapa tak boleh baca Quran. Bila kita tak boleh baca Quran, tanda kita tak yakin dengan masa depan hidup kita dengan Al-Quran. Jangan. Kena baca, kena belajar di kalangan kita. Hak mana tak boleh baca Quran tu kan, carilah tok guru. Royaklah. Mana-mana ustaz, tolonglah ajar hamba. Tolonglah ajar keluarga hamba. Hamba tak sih mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Ini nak sebut yakin hidup ni. Ni dak orang kita ni tak percaya dengan Islam ni. Bila pergi siapa ke bank, pegawai bank tanya,
nak buat loan cara Islam ke, nak buat loan cara kapitalis, nak buat loan cara konvensional. Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana hak untung? Dia tanya. Mana hak untung? Padahal pegawai bank tu sebut dah, ni cara Islam, ni cara kafir. Ada dua benda. Orang kita ni kita tanya dia, tak atas nak ngapa Quran ke? Tak atas nak belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Nak kerja gapo kalau belajar Quran aja dalam hidup? Orang kita ni tak percaya dengan Quran. Padahal kita tanya, patut nak hantar anak mana? Saya rela hantar anak ke sekolah sekular dibandingkan belajar di sekolah agama. Orang Islam tu. Sekolah agama tak ada masa depan. Belajar sekolah sekular jauh ada masa depan. Bagi dia yakin gitu dalam hidup. Tak logik langsung dalam hidup. Hamba bukan nak ketepi ke sekolah menengah biasa dak, tapi hamba nak sebut kebanyakan kita hak ngaji di sekolah menengah tu bila habis belajar tak guna-guna pun hak kita belajar. Tak guna-guna pun. Hak gapo kita kena guna lah ni, kita tak belajar pun dulu. Nak kena guna lah ni gapo? Quran ni nak kena guna. Ramai mana orang kita tak boleh baca Fatihah pun tak boleh baca di kalangan kita. Suruh baca Fatihah pun tak kena. Ramai mana di kalangan kita jadi gitu. Ni di kalangan kita belajar dulu, hak belajar dulu di sekolah menengah dulu. Belajar pendidikan jasmani. Nak suruh badan kita sihat. Lah ni kena kecil manis juga dia. Nak sebut hak belajar dulu tu. Tu belajar dulu tu. Dulu belajar sejarah para mesuara. Lah ni guna ke para mesuara? Tak guna-guna pun. Guna uping-iping lah ni. Nak sebut hak kita belajar dulu, kita tak guna pun lah ni. Hak kena guna lah ni, kita tak belajar pun. Quran bila masa kita nak belajar. Hadis Rasulullah bila masa kita belajar. Ramai mana orang kita tak belajar. Yang menyebabkan kita jadi kurang ajar dalam hidup. Bila kita tak belajar, yang benda yang paling asas dalam hidup kita. Orang kita tak yakin dengan Islam. Ini yang pertama. Nak suruh yakin dengan Islam, baca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulai doa ni. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati manusia, mun tolong tetap hati aku ni, biar tetap dengan agama kamu, dengan taat pada kamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat khianat kepada diri aku sendiri ya Allah. Ni yang pertama dah. Anda kena jaga. Yang kedua, tolong jaga yang disebut dengan ibadah kepada Allah. Siapa yang dia tahu dia akan mati, tolong jaga pemayang, tolong jaga pemayang. Mayang ni jangan celuk-celak, mayang jangan. Kali nak mayang, kali kita tinggal mayang, jangan. Mayang ni 5 kali sehari. Ada orang mayang 2 kali je sehari dia mayang. Ada di kalangan kita ni mayang sekali seminggu je. Hari Jumaat je main mayang. Masa lain tak mayang. Ada orang kita ni. Jangan gitu kan. Mayang ni 5 kali sehari. Nak tahu kita berjaya tak berjaya bila kita boleh jaga mayang. Berjaya tu dalam hidup. Berjaya ni bukan orang rumah besar, bukan kereta mewah. Bila mu semakin dekat dengan Tuhan, mu berjaya dah. Lagu mana mu dekat dengan Tuhan? Bila mu mayang. Bila mu tinggal mayang, mu jauh lalu dengan Tuhan. Siapa yang tinggal mayang tak pandai-pandai masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal serakaat aja tak pandai masuk neraka Allah, tak pandai. Hak mana pernah tinggal mayang tolong qada. Lah ni peluang Allah wini. Yang pertama mayang. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga tolong banyak zikir dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni zikir je. Bibir kita ni sentiasa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad ni selawat sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat sentiasa selawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman pada Allah, selawatlah sebanyak-banyak selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah amalan yang Allah turut serta buat dalam hidup kita ni kecuali ibadah selawat. Allah suruh kita mayat, tapi Allah tak sebut dia mayat. Allah suruh kita puasa, Allah tak sebut dia puasa. Tapi bila Allah suruh kita selawat, Allah sebut aku dengan malaikat turut selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sah ibadah salawat ni. Jangan kita ingat ibadah salawat ni benda yang sia-sia, tak ada. Salawat daya akhir sekali dalam bab ibadah ni yang nak sebutnya, tolonglah alihkan segala harta benda kita ada yang ada atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta atas dunia dah. Jangan simpan. Jangan simpan harta atas dunia. Tolonglah sebelum kita mati ni, tolong alih belaka, hantar belaka ke akhirat. Hantar ke akhirat. Biar tinggal sikit je atas dunia ni. Supaya ni bekalan untuk orang-orang yang masih lagi hidup. Manakala harta benda kita ni alih belaka dah ke akhirat. Belum kita mati ni. Jangan dari kita mati masuk dalam kubur, tinggal harta kita atas dunia. Ramai dah orang kena. Ramai dah di kalangan kita ni cari-cari ke harta ni, apa ujung nyawa, tiba-tiba mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia tinggal harta di atas dunia. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya balik setiap harta yang dia tinggal atas dunia. Jangan. Siapa nak suruh nyesal, dia tinggal harta atas dunia. Orang tanya dia, mu cari harta banyak-banyak ni buat kau gapo? Dia jawab, untuk bekalan hari tua, dia sebut. Lah ni tak tua lagi ke? Baru nak tua, Ustaz. Baru nak tua. Siapa yang ajar simpanan untuk hari tua ni? Dia jawab, KLSP, Ustaz. KLSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita jawab, tak. Jangan jadi gitu. Simpan untuk ke syurga. Harta kita ni simpan untuk ke syurga. Biar mudah masuk dalam syurga dengan harta yang kita ada ni. Apa yang kita simpan sampai di hujung nyawa, tiba-tiba kita mati. Gak ada orang kita kan, dia cari harta, apa tua dalam hidup dia pecing, balik kampung buat rumah besar. Buat gapo rumah besar? Kita pecing dah. Anak-anak tak duduk dengan kita dah. Siap jangan rumah besar, beli kereta besar pula dia. Tak puas hati lagi, bini besar pula dia. Masuk seminggu je rumah dia, mati dia. Mati. Gak lepas pada mati tu gak, kereta baru ni boleh kau bini baru. Gak bini baru ni habis yang edah, nikah dengan tok lelaki baru. Tok lelaki baru ni, tertai duk bawa kereta ni. Raung kat kawasan kubur kita. Kita duduk dalam kubur tu tengok macam cejah kereta ni, kata. Dia raung tak apa juga, dia buat pek 2-3 kali tu rasa nak marah. Rasa nak cari mana dia ni. Nak sebutnya kita ni. Cari kat orang, buat gapo kita cari harta untuk kat orang. Jangan kita jangan. Panggil lalu anak-anak kita ni. Umur 60 tahun dah kita ni, panggil anak-anak kita balik. Sebut ada anak-anak kita. Abah mati, mu mati, mu jangan balah adik-beradik. Haram balah adik-beradik. Jangan balah adik-beradik. Siapa balah adik-beradik nak berebut harta abah ni, aku tak halal dunia akhirat. Sebut lalu ke anak-anak kita. Aku tak mengaku anak. Kenapa? Siapa balah, lagi mana dia balah, lagi mana harta saka ni tak selesai, lagi itulah sengsara dalam kubur. Siapa-siapa nak akhirat ke ayah dia telah mati dah, balah. Berebut harta saka tu. Ataupun tak secara. Harta tu pun kita kata tak secara. Biar tergantung gitu. Seksa mak ayah dalam kubur. Lagi mana tak selesai, lagi tu seksa dalam kubur. Nyambung nak sebut molek ni di kalangan kita. Kau yang molek ke anak-anak kita. Rumah ni jangan siapa dia berebut. Abah mati, makmu mati, rumah ni abah nak wakaf ke masjid. Mu tak usah berebut lah. Masing-masing ada rumah diri dah. Dah sebut. Cari belakang dah. Masing-masing ada rumah sendiri dah. Jadi bila kita mati, abah nak bawa pergi ke akhirat dengan makmum. Bawa ke akhirat rumah ni tersebut. Lagu mana? Mari jumpa dengan AJK Masjid. Royak ke AJK Masjid. Hamba kalau hamba mati, orang rumah hamba mati, rumah tanah tu hamba wakaf ke masjid. Sebut lalu pada masjid. Masjid pula bila meninggal dunia aja, kita pun umum lalu. Ada rumah wakaf untuk masjid, tapi bukan kita nak masjid pun situ, tapi kita nak ke duit rumah tersebut. Rumah tu harga 900,000 sekali dengan tanah dan sebagainya. Masjid tak saya jual harga 900,000. Masjid nak jual harga 400,000 ya kita sebut. Tapi bila harga 200,000 lagi tu, siapa yang telah beli, harga dia kena mari mayat jemaah di masjid. Buat lalu demikian. Kalau dia mati, dia wakaf balik ke masjid.
Akhirnya duit masjid ni berjadi sentiasa banyak sama. Bila? Kerana kita ni telah wakaf harta kita, dan orang mati ni dia jumpa balik rumah dia. Jumpa mula rumah dia. Comel lagi daripada yang ada atas dunia ni sendiri. Tak percaya cuba terang mati ya, tak percaya. Nak tahu jumpa kau tak jumpa rumah kita. Ni biar cerdik dalam hidup kita ni. Jangan duk sipar kat atas dunia. Ramadah orang sipar ni dia nyesal dengan dia tinggal waktu mana dia hidup ni sendiri. Ni dua. Yang ketiga dia yang akhir sekali, tolong jaga perangai. Jaga akhlak. Dalam hidup ni taubat sama dalam hidup. Minta ampun sama dengan Allah. Biar nampak semakin tua semakin berebut mari saf tamu di masjid. Jangan berebut kau lama kau jauh dengan masjid, jangan. Ambo nak pesan siapa-siapa yang umur 60 tahun ke atas mari masjid ni pakai kain serbah lalu. Kain serbah tu hak dia nak kapal tubuh badan dia. Dia royak lalu pada orang. Kalau ambo mati esok kain serbah ni jadi kain kapal ambo lah. Biar jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita tak pergi Mekah lagi pun. Biar kita tak, tapi kita bersiap dah. Orang tengok jasad kita ni juruh jangan apa. Bolah kecek hak dunia. Banyak kecek hak akhirat dah dalam hidup kita. Dunia kita ni gapo lagi kita nak dalam hidup. Rumah nak sebesar mana lagi rumah kita ni. Nak kereta semewah mana lagi hak kita nak. Nak makan gapo lagi hak kita tak makan. Antara dunia ni sendiri. Semua kita dah dapat dah. Allah beri belaka dah dalam hidup. Umur 60 tahun dah dalam hidup. Bobolah kerja dunia. Tak usah duk berangai lah. Nak dapat ke lagi jawatan tu, jawatan ni bol lah dalam hidup kita. Umur 60 tahun dah dalam hidup. 60 tahun ni masa kita bersiap untuk nak ngadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sebut dah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun je, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ajar pada diri kita demikian. Yang pertama taubat. Setiap hari 70 kali sehari. 70 kali sehari. Taubat ni. Ingat pesan hamba ni. Tiap-tiap hari sebut Rabbighfirli, Allahumma ighfirli, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Mulut kita ni, bibir kita je. Tubna ila Allah, aku taubat pada kamu ya Allah. Allahumma ighfirli, ya Allah tolong ampun dosa aku ya Allah. Sebut sama pada diri kita. Tu dosa kita dengan Allah. Yang kedua, bagi orang lelaki, dosa dengan mak ayah. Orang lelaki yang nak pesan benar. Orang lelaki ni janganlah tak minta maaf dengan mak ayah kita, mak mertua ayah mertua kita. Tolong jaga dah. Sebab ramai orang jantan ni kebanyakannya mak ayah dia seru hati dengan dia. Sebab apa mak ayah seru hati dengan anak jantan? Sebab anak jantan ni tak jaga dia. Kau tua dia duk jaga kau bini dia. Anak jantan ni kebanyakan gitu. Dia tua dia tak sejaga mak ayah. Dia tak se. Dia tolak kat orang lain, bagi tolak. Kak jaga. Mak lebih rapat dengan kak. Dia sebut demikian. Dia tak sejaga mak ayah. Padahal tanggungjawab dia anak jantan. Jangan beri lepas kepada adik-beradik lain. Berebut nak jaga mak ayah. Jangan kita ni lepas pada orang lain, jangan. Peluang kita ke tu dapat syurga Allah melalui mak ayah. Tiba-tiba mak ayah dengar. Mak ayah dengar anak-anak duk balah. Bari tak sejaga dia. Satu hari mak ayah baca doa, ya Allah, mematilah aku ya Allah. Mematilah aku, anak-anak aku semua tak jauh belaka dah. Dia baca doa, Allahumma tawaffani in kana Allahumma ahyini in kana al-hayatu khairan li wa tawaffani in kana al-mauta khairan li. Dia sebut pada Allah, ya Allah, menghidupkanlah aku kalau hidup ni jadi kebaikan pada diri aku ya Allah. Tapi kalau gak baloh anak-anak aku kerana hidup aku ni Allah, wa tawaffani, mati-matilah aku ya Allah. In kana al-mauta khairan li, mati itu lebih baik daripada aku hidup di waktu ini ya Allah. Jangan. Kalau para sekalian mak ayah baca doa ni, dia baca dah doa ni kerana dia sakit hati dengan anak-anak jantan, tak jumpa syurga orang lelaki, tak jumpa syurga. Kita anak jantan jaga benar dalam hidup. Orang perempuan, hamba nak pesan, tolong jaga hati tok lelaki masing-masing. Jangan kecek kasar dengan suami masing-masing. Jangan akak sora dengan suami, jangan akak sora. Orang perempuan akak sora je dengan tok lelaki, haca lebu amalan-amalan dia. Tak sadar sahur lah dia comel setara mana pun.
Tak sadar sahur dah. Dalam hidup dia ni jauh lagu mana pun. Kalau dia kecek kasar dengan tok lelaki, hancur lebu amalan-amalan dia. Jangan kecek kasar dengan suami. Sebagaimana orang lelaki jangan kecek kasar dengan mak ayah. Dan mak mertua, ayah mertua. Demikian juga dengan orang perempuan, jangan kecek kasar dengan tok lelaki. Ya tok lelaki kita tu, tolong jaga hati mak ayah kita, mak kita, ayah kita. Jangan kecek kasar. Akak sorok je, kecek kasar je. Dengan orang lelaki ni, sakit hati. Sakit hati suami ni. Dia sipai dalam hati ni. Lama-lama jadi penyakit dalam hati orang lelaki. Penyakit apa? Penyakit takut kau bini, dia panggil. Jadi penyakit takut kau bini. Mana weh senyap belaka, macam pernah kena je belaka ni. Pesen-pesen pernah kena belaka ni. Tapi dia sipai dalam hati, bekok dalam hati. Sakit hati. Dia kata tapi tak ada arah lah. Mungkin dia bini kita. Bila disipai dalam hati dia ni, disipai dalam hati ni, dia nipu dengan mak ayah dia. Ni penyakit orang lelaki ni. Dia nipu dengan mak ayah dia. Nak jaga hati bini ni, nak jaga ke hati bini, siapa bini tu boleh we kata dua pada dia. Pilih antara mak awak ataupun jaga saya. Bini tu boleh sebut gitu. Kalau nak sangat kau mak awak tu gak, nikah dengan mak awak lah. Ni nikah dengan saya gapo dia sebut. Bini ni boleh sebut gitu pada tok lelaki. Ulama kata kalau bini we kata dua gitu, cerahlah bini tu, cerah. Tak ada faedah satu sifat ya disebut dengan isteri yang demikian. Kecuali dia nak bertaubat pada Allah. Jangan dalam hidup ni. Mak ayah ni jadi besar bagi orang lelaki. Orang perempuan, dia mati saat mana dia mati, tok lelaki dia serati dengan dia. Dia boleh masuk syurga? Tak boleh masuk syurga. Tak jumpa pintu syurga. Tu duk mengauk dalam kubur, duk sebut pada malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat, mun tolonglah malaikat royak. Ke Allah aku nak hidup mula, nak cari tok lelaki aku nak minta maaf. Orang lelaki duk sebut dalam kubur ni, nak hidup balik. Bapa nak hidup balik? Nak cari mak ayah, mak mertua, ayah mertua, nak minta maaf dengan demo ni. Kerana penuh sakit hati mereka sebut. Jangan bida titik air mata mak kita dengan perangai kita. Jangan siapa perikat ayah kita serati dengan kita, jangan. Pergi jumpa dengan mak ayah kita ni, pegang tangan demo ni, sebut pada mak ayah kita, mak ada serati tak dengan hamba? Mak tolong minta tolong maaf. Jangan sipai. Kita sebut. Royakkan mak kita molek. Sebut pegang tangan ayah kita tu. Ayah ada serati tak dengan saya? Saya ni anak tak tahulah perangai saya ni lagu mana. Minta maaf dengan ayah kita, jangan minta maaf. Jangan wedai kita mati di saat mana ayah kita serati, mak kita serati. Demikian juga dengan seorang isteri, tolong minta maaf dengan tok lelaki. Tiap-tiap malam minta maaf. Maaf abang, hamba kecek rasa sikit hari ni. Tobik sorang, tinggi sorang minta maaf. Titik air mata. Tolonglah maaf kau perangai hamba ni. Minta maaf semua dengan suami. Siapa suami kata, mu mati tepatmu dalam syurga. Aku dah reda dah kamu. Biar siapa tahap tu. Ni enggak sifat orang lelaki. Orang lelaki ni belum nikah, mulut banyak dan nikah. Mulut dia disifat dalam hati. Orang perempuan belum nikah, tak ada mulut dan nikah, mulut duk mulut dia. Bila mulut duk mulut tu gak, dia buat sakit hati tu lelaki. Dengan orang lain dia tak apa, dengan tok lelaki dia ada je dia nak sakit hati. Yang menyebabkan di waktu sebut seorang hati ni tok lelaki ni bekok ya, bau siapa kau mati. Kadang-kadang dia kecek uduh, kata uduh ke tok lelaki. Tok lelaki tu tak dengar. Dia kata tak ada lah. Ayahmu tu malah lah dia sebut. Dia kata depan anak-anak. Ya ayah ni senyap je. Malah sungguh katanya mak dia. Bukannya malah biasa-biasa, padahal tak ada dah rezeki ni, duk cari selama ni. Duk cari, tapi dia duk nguduh depan anak-anak ni, duk kata macam-macam gaya. Susuk tidur pun jauh-jauh. Tidur pun jauh-jauh dah. Tak boleh tidur sekali dah. Kenapa dia? Duk bekak ni sakit hati ni. Nak cerah tak teramuk. Anak-anak Ramadah nak lagu mana? Sipai dalam hati. Satu hari mati orang perempuan ni. Mati, dua-dua ni mati. Mereka tu meraung dalam kubur.
Na'udzubillah min zalik. Sebab tu hamba sebut malam ni nak suruh kita ni jangan buat khianat sama-sama kita. Saling jaga di kalangan kita. Jangan siapa perikat kita ni jadi takut begitu mau lalu dalam hidup kita. Siapa kita tak tahu dia tanggungjawab sebenar dalam hidup kita. Tak boleh nak betul. Perangai isteri tak boleh nak betul. Jadi uduh siapa kau sudah dalam hidup. Ini satu sikap yang tak betul dalam hidup di kalangan kita ni sendiri. Dia yang akhir sekali tolong jaga hati anak yatim dengan orang miskin. Anak yatim dan orang miskin ni di antara adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar demikian. Jangan tunggu jaga anak yatim ni dalam bulan Ramadan ya. Jangan tunggu jaga anak yatim ni dalam bulan Syawal je. Tapi setiap hari kita jaga hati anak yatim. Dan bila kita boleh jaga mereka tersebut, insya-Allah bila boleh jaga tiga-tiga perkara ni, kita mati, kita puas hati. Mulut kita boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita masuk dalam kubur, malaikat tanya, nak hidup mula dak? Tak usah hidup dah. Dia kita tahu dah. Bila kematian kita ni kita nampak dah tepat dalam syurga Allah. Hari tamu tu pun kita suka dah dalam syurga. Tak ada dah masa kita paling gembira dah dalam hidup kita bila kita ngadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala tu sendiri. Hamba harap supaya semua hak ada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pilihlah kita di kalangan ahli syurga ni dan mau minta maaf banyak. Panjang dah sikit daripada pukul 9 patutnya habis pukul 9 ni. Hamba tengok tuan-tuan betul tulis belakang 7 kali dah kira. Jadi lambat lagi kau ustaz ni nak habisnya. Jadi mudah-mudahan malam ni kita berhenti sekadar ni lah. Mudah-mudahan Allah jadikan semua di kalangan kita mari malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjanji jangan lepas masjid ni. Mari pakat mari semua. Biar satu hari kita mati, masjid ni akan menangis waktu mana kita menghadap depan Allah. Tengok tak ada seorang ada jaga semua rumah Allah ni. Biar kita ni di kalangan orang yang jaga semua. Jangan masa-masa tertentu je jangan. Mari semua tuan-tuan. Biar tiap-tiap malam gini semua. Biar ramai semua di kalangan kita ni. Berebut di kalangan kita ni, kita tak berebut rumah besar. Kita bukan berebut kereta mewah. Kita bukan berebut duit dak. Berebut biar badi dekat dengan Allah. Biar badi dekat dengan Allah. Nak suruh badi dekat dengan Allah ni, jangan tinggallah rumah Allah ni di kalangan kita ni. Bila kita jaga rumah Allah, Allah akan dekat dengan diri kita ni. Ni mudah-mudahan doa kita pun dimustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi di atas jemputan ni. Mudah-mudahan Allah beri lagi peluang pada kita untuk kita jumpa lagi dalam perbincangan yang akan datang nantilah insya-Allah. Terima kasih sekali lagi di atas usaha di kalangan 2-3 orang di kalangan kita jemput hamba mari sini ni. Dan malam ni hamba rasa macam balik kampung je rasa. Sedap rasa macam anak beranak je. Kecek pun hamba kecek cara bahasa kampung lah. Tuan-tuan faham ke tak tahu lah tu dia panggil. Cara kecek di kalangan kita ni, mudah-mudahan sama-sama kita ni boleh pakak-pakak faham lah di kalangan kita ni. Walaupun banyak slang Kelantan, tapi hamba rasa di antara Kelantan dengan Terengganu ni tak jauh sangatlah beza di antara bahasa kita ni insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.